Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu harap semua dalam keadaan sihat, walafiat. Jadi bertemu kita hari ini untuk memulakan silibus baru untuk sains tingkatan 3. Jadi kita akan bermula dengan bab 1, rangsangan dan gerak balas. Okey, rangsangan dan gerak balas. Okey. Jadi kita bermula dengan subtopik yang pertama, iaitu sistem saraf di dalam manusia. Okey, sistem saraf manusia. Okey, sistem saraf ni merupakan salah satu contoh sistem kawalan yang ada dalam badan kita, yang mana sistem kawalan ini sangat penting dan dia akan membantu koordinasi dalam badan lah. Maksud koordinasi ni adalah, apa dia maksud koordinasi? Maksud koordinasi ni adalah cara ataupun kaedah ataupun bagaimana manusia itu bergerak dan melakukan kerja lah. Okey. So, seperti mana yang kita tahu, untuk koordinasi kita melibatkan penglihatan, kita melibatkan otak dalam pemikiran, badan kita bergerak. Okay. Sistem saraf ni dia membantu untuk mengawal dan menyelaraskanlah fungsi organ dalam badan. Selain dia akan menekalkan keseimbangan dalam badan kita lah. Okay. Dan sistem saraf manusia, strukturnya kita dapat bahagikan kepada dua kumpulan yang besar. Yang pertama, sistem saraf pusat. Okay. Yang kedua adalah sistem saraf periferi. Okay. Sistem saraf pusat. Dan yang kedua, sistem saraf periferi. Okay. So, next slide kita cikgu akan tunjukkan perincian daripada kedua-dua sistem ini. Okay. Sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Okay, gambar rajah ni cikgu snap direct daripada buku teks. Mesti kamu semua dah ada buku teks. Kalau kamu boleh nampak, sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan juga saraf tunjang. Okay, dua benda sahaja, iaitu otak dan saraf tunjang yang tebal ni lah, yang merah tebal. Okay. So, dua benda ini, dua organ ini membentuk sistem saraf pusat. Okay, manakala yang bercabang keluar ni, dekat otak kita sebutkan dia sebagai saraf kranium. So, di bahagian badan kita sebutkan dia sebagai saraf spina. Gabungan kedua-dua saraf ini akan membentuk sistem saraf yang kedua, iaitu sistem saraf periferi. Okay. Yang mana bagi dalam sistem saraf periferi ini, okay, dekat bahagian kepala ataupun bahagian kepala manusia lah, kita akan ada 12 pasang saraf kranium. Okay, biasanya kiri dan kanan lah. Okay, yang mana saraf kranium ini akan menghubungkan otak kita tu dengan organ deria lah, dan juga organ-organ lain. Manakala dekat saraf spina kita akan ada 31 pasang lah. Okay. 31 pasang saraf spina yang mana akan menghubungkan saraf tunjang tengah ni dengan otot rangka di seluruh tubuh badan. Okay. Cikgu ulang balik, saraf pusat akan terdiri daripada dua benda, otak dan saraf tunjang. Saraf periferi pun ada dua benda, saraf kranium dan juga saraf spina. Tetapi dia akan ada beberapa pasang lah. 12 pasang dalam saraf kranium dan 31 pasang dalam saraf spina. Okay. Okay, kita lihat fungsi sistem saraf manusia. Okay, fungsi sistem saraf manusia. Yang pertama, untuk mengesan rangsangan. Yang kedua, untuk menghantar maklumat tapi dalam bentuk impuls. Bukanlah macam JNT, pos laju dan sebagainya. Dalam bentuk impuls ataupun macam elektrik. Mentafsir impuls yang diterima. Okay. Dan juga sistem saraf akan menghasilkan gerak balas yang sesuai. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan poin-poin ini? Gabungan fungsi sistem saraf itu akan membentuk dua jenis tindakan, iaitu tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Okay. So, daripada perkataan ni pun ataupun nama tindakan ni pun, cikgu rasa kamu dah boleh teka lah. Okay, tindakan terkawal ni yang macam mana, tindakan luar kawal ni yang macam mana kan. Okay. Okay, tindakan terkawal. Dah ada gambar otak tu kan. Okay, maknanya tindakan terkawal ini adalah tindakan yang disedari.
dan dilakukan mengikut kehendak seseorang. Maksudnya kita boleh kontrol tindakan kita. Okay? Yang kita sedarlah, kita panggil itu tindakan terkawal. Okay, dan kesemua tindakan terkawal ini dikawal oleh otak. Sebab itulah ada gambar otak ni kan. Okay, so ini adalah contoh tindakan terkawal. Membaca, menulis, membawa, bercakap, makan, minum, berlari, berjalan dan sebagainya lah. Ini semua adalah tindakan yang kita sedar dan kita buat tu mengikut kehendak lah. Yang boleh ditafsir oleh otak. So ini dipanggil tindakan terkawal. Ini adalah contoh tindakan terkawal lah. Bersenam, bercakap, makan pizza, menulis, berlari dan sebagainya lah. Okay. Okey, dalam tindakan terkawal, dia akan melibatkan beberapa aliran impuls ataupun aliran maklumat. Okay, dia bermula sebagai contoh phone berdering. Okay, berbunyi phone berdering. Yang mana deringan telefon itu akan menghasilkan rangsangan. Rangsangan akan dikesan oleh organ dia seperti telinga lah. Okay, dalam telinga akan ada reseptor. Nanti kita akan tengok dalam bab subtopik seterusnya. Okay, ada reseptor dalam telinga yang kita panggil sebagai afektor. Umumlah. Okay, afektor akan mengesan rangsangan, menghantar maklumat ke otak dalam bentuk impuls. Okay, otak mentafsir, mengeluarkan maklumat ataupun impuls dalam bentuk impuls kepada efektor. Okay, tindak balas apa yang hendak dilakukan. Okay, kepada otot. Otot pun akan menjalankan gerak balas lah, iaitu tangan kita bergerak, mengangkat dan menekan telefon. Okay, akan ada aliran maklumat lah. Bermula dengan rangsangan, afektor, ditafsir oleh otak, efektor dan gerak balas. Okay. So ini adalah aliran impuls yang umum lah dalam tindakan terkawal. Okay. Tindakan luar kawal. Jika tindakan terkawal melibatkan otak, manakala tindakan luar kawal tidak akan melibatkan otak lah. Okay. Dia akan berlaku secara serta-merta dan tanpa disedari dan kadang-kadang kita tak terfikir pun. Tiba-tiba tangan kita bergerak, kaki kita bergerak dan sebagainya lah. Okay. Dan tindakan luar kawal ini akan terbahagi kepada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama ialah tindakan luar kawal yang melibatkan satu bahagian otak yang kita sebut sebagai medulla oblongata. Okay, medulla oblongata. Seperti denyut jantung, pernafasan, peristalsis, dan besan ilio. Ini adalah benda-benda yang berlaku dalam badan kita tapi kita tak pernah fikir pun. Dia hanya berlaku je lah. Kerana tindakan ini telah dikawal oleh medulla oblongata. Okay. Tak pernah pun kita, kalau kita perasan kita tidur pun, ada kita fikir nak berdenyut jantung. Kita tak pernah fikir sebab jantung tu akan berdenyut lah dan juga bernafas. So, ini adalah tindakan luar kawal tapi melibatkan medulla oblongata. Itu bahagian dalam otak lah. Okay, so ni contoh degupan jantung, ilio meleleh kan. Okay, peristalsis, semua tahu peristalsis lah. Dan tindakan luar kawal yang kedua melibatkan saraf tunjang. Okay, ini melibatkan reseptor tetapi maklumat tu tidak ditafsir oleh otak tetapi dia hanya sampai kepada saraf tunjang sahaja. Dan ini juga kita boleh sebut sebagai tindakan refleks lah. Okay, tindakan refleks. Ini terjadi, selalunya terjadi bila kita terpegang benda yang terlampau panas. Okay. Ataupun terpijak paku, benda tajam dan sebagainya. Kita bersin. Okay. Ini semua melibatkan reseptor afektor tapi dia tidak akan ditafsir oleh otak lah. Dia akan berhenti di saraf tunjang sahaja. Dan dia akan terus kepada efektor dan juga kepada gerak badan. Okay. Ini contoh-contohnya. Ini adalah arah aliran impuls bagi tindakan luar kawal yang melibatkan saraf tunjang, tindakan refleks. Kita pegang benda panas, akan ada rangsangan. Afektor pun ada, reseptor dalam reseptor sakit dalam bawah kulit tu. Impuls akan pergi ke saraf tunjang, dia takkan ke otak, dia akan U-turn pergi kepada efektor ataupun kita punya otot lah untuk mengecut dan menarik tangan kita, gerak balas tersebut. So dia tidak melibatkan tafsiran pada otak lah. So kita akan kelaskan dia sebagai tindakan luar kawal. Okay. So kenapa pentingnya ada sistem saraf ni? Okay, kenapa pentingnya sistem saraf dalam manusia? Okay, yang pertama macam awal-awal topik tadi, dia membantu kita mengawal lah dan mengkoordinasi organ.
Kadang organ pun perlu berinteraksi dengan sistem saraf layang yang membawa maklumat tersebut. Okey. Kerana apa? Sistem saraf yang lemah ataupun dah rosak akan menyebabkan seseorang itu lumpuh. Okey, sama ada separuh lumpuh, lumpuh sementara ataupun lumpuh keseluruhan badan lah. Okey. Itu disebabkan kegagalan sistem saraf. Jadi habislah subtopik 1.1. Kita akan berjumpa dalam video lain 1.2. Cikgu harapkan semua dalam keadaan sihat. Kita jumpa dalam video 1.2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.